Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua ibu bapa dan penjaga murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa yang saya hormati sekalian. Sebagaimana yang tuan-puan sedia maklum, pentadbiran tingkatan 3 yang lebih dikenali sebagai PT3 telah dimasukkan mulai tahun ini dan digantikan dengan kaedah pembelajaran baru iaitu pentadbiran berasaskan sekolah. Saya yakin perkara ini semestinya menimbulkan pelbagai persoalan dalam kalangan ibu bapa penjaga. Berikut adalah apa yang ibu bapa perlu ambil tahu tentang pemerkasaan pentadbiran berasaskan sekolah. Yang pertama, pentadbiran bilik darjah atau dikenali sebagai PBD merangkumi beberapa aspek dalam pembelajaran seperti perkembangan, kemajuan, kebolehan serta penguasaan murid terhadap pelajaran. Ini juga melibatkan proses menganalisis maklumat, membuat refleksi dan merancang tindakan susulan dalam bilik darjah. Pelaksanaan PBD ini mempunyai 3 kaedah, iaitu kaedah pemerhatian, lisan dan bertulis. Selain itu, PBD juga berupaya menghasilkan potensi sebenar murid yang tidak hanya berorientasikan peperiksaan. Yang kedua, pentadbiran aktiviti jasmani, sukan dan ko-kurikulum yang dikenali sebagai PAGSK. PAGSK adalah pelibatan murid dalam aktiviti ko-kurikulum seperti kelab dan persatuan, badan beruniform serta sukan dan permainan. Penilaian dilakukan pada setiap tahun bermula awal sesi akademik sehingga akhir sesi akademik. PAGSK merangkumi ujian standard kecergasan fizikal iaitu ujian SEGAP. Setiap murid diuji tahap kecergasan fizikal bagi memastikan mereka sentiasa cergas dan bergiat aktif dalam aktiviti sekolah maupun kegiatan sukarela di luar waktu persekolahan. Yang ketiga, pentadbiran psikometrik. Pentadbiran psikometrik tidak berasaskan ko-kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, tetapi bertindak mengukur kebolehan semula jadi murid serta kebolehan yang diperolehi daripada pengalaman dan persekitaran mereka. Untuk mengenal pasti kekuatan tersebut, murid perlu menjalani 2 ujian, iaitu ujian aptitude dan ujian personality. Tujuan video hebat ini dibuat adalah untuk membantu tuan-puan untuk mendapat gambaran yang jelas bagaimanakah ujian akhir sesi akademik yang bakal ditadbir di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa. Ujian akhir sesi akademik ini adalah sebahagian daripada elemen PBD yang dijadualkan pelaksanaannya pada minggu ketiga bulan Januari tahun 2023. Ujian akhir sesi akademik bertujuan untuk mengukur kemahiran kognitif murid di akhir sesi akademik. Bentuk instrumen ialah ujian bertulis. Semua murid menengah rendah iaitu tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 bakal menduduki ujian akhir sesi akademik ini. Instrumen atau soalan ujian akan dimuat turun melalui aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen yang dikenali sebagai API. Terdapat 20 mata pelajaran yang ditawarkan melalui aplikasi ini. Bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa, hanya 9 mata pelajaran yang akan dimuat turun instrumennya melalui aplikasi ini. Mata pelajaran tersebut adalah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Reka bentuk teknologi dan Pendidikan Islam. Bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Pendidikan Moral, pihak sekolah sendiri yang akan menyediakan instrumen bagi subjek-subjek ini. Ibu bapa usah risau, instrumen-instrumen yang dihasilkan adalah berkualiti dan mematuhi standard. Ianya dijamin oleh lembaga peperiksaan
yang mana semua instrumen dalam aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen yang disumbang oleh guru-guru seluruh Malaysia adalah mematuhi jadual spesifikasi ujian dan mengikut aras kesukaran lembaga peperiksaan. Selesai pentadbiran ujian akhir sesi akademik, skor akan dikumpul dan akan dijana mengikut tahap penguasaan melalui sistem pengurusan pentaksiran bersepadu. Tahap penguasaan ini terdiri daripada TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 dan TP6. Ibu bapa sudah sedia maklum, TP1 merupakan tahap penguasaan yang paling rendah, manakala TP6 adalah tahap penguasaan paling tinggi. Maka, laporan pencapaian murid bukan lagi dalam bentuk grade, sebaliknya dalam penyataan tahap penguasaan. Sebagai rumusan, ingin saya membuat perbandingan ringkas pelaksanaan PT3 berbanding ujian akhir sesi akademik. Pertama, bagi PT3, semua mata pelajaran ditaksir kecuali pendidikan seni visual, pendidikan jasmani dan kesihatan serta pendidikan moral. Manakala bagi ujian akhir sesi akademik, semua mata pelajaran akan ditaksir. Yang kedua, bagi PT3, autonomi lembaga peperiksaan. Bagi ujian akhir sesi akademik, autonomi sekolah dengan panduan lembaga peperiksaan. Yang ketiga, bagi PT3, pelaporan pencapaian dalam penyataan grade, iaitu grade A, B, C, D, E dan F. Bagi ujian akhir sesi akademik, pelaporan pencapaian dalam penyataan tahap penguasaan, iaitu TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 dan TP6. Diharap pelibatan ibu bapa, guru-guru dan murid-murid mampu memperkasa pencapaian murid bagi memberi indikasi untuk mengenal pasti pencapaian serta kelemahan murid semasa di sekolah. Justru itu, saya mohon kita semua bersama-sama berusaha memacu agar anak-anak sekolah menengah kebangsaan Taman Setiawangsa memperkasa potensi sebenar mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.